Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan menyokong penganjuran Karnival Usahawan melibatkan pelajar program Tunas Niaga ProTune di seluruh Sabah. Inisiatif itu sebagai kesinambungan penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan muda. Saya mengalu-alukan cadangan daripada Sidkoves untuk diadakan satu karnival usahawan di kalangan siswaza, khususnya pelajar-pelajar ProTune ini di seluruh Sabah sebagai lanjutan dan kesinambungan kepada program ProTune ini. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Penganugerahan Konvensyen ProTune Peringkat Negeri Sabah 2025 di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berharap program tersebut bukan sekadar melahirkan graduan, malah membentuk usahawan sebenar yang bersedia menceburi dunia perniagaan selepas tamat pengajian. Pada majlis ini, SMK Sepagaya Lahad Datu diumumkan Johan Anugerah Syarikat ProTune terbaik sekaligus membawa pulang geran khas RM10,000. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Iwan berkata ProTune membuktikan keberkesanannya dalam melahirkan generasi usahawan muda di Sabah apabila merekodkan jualan melebihi RM1.4 juta dengan keuntungan bersih lebih RM380,000. Datuk Iwan menegaskan kejayaan program terbabit turut membantu membentuk kemahiran kepimpinan, komunikasi dan keyakinan diri pelajar. Justru, Kementerian komited menyokong pembangunan usahawan Bumiputera menerusi kerjasama strategik bersama SEDCO, Sidkoves dan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Datuk Iwan memaklumkan hampir 70% alumni ProTune berjaya melanjutkan pengajian, manakala selebihnya melangkah ke alam pekerjaan dan bidang perniagaan. Program kali ini melibatkan 40 sekolah dari seluruh negeri dengan 15 daripadanya layak mempertandingkan syarikat masing-masing di peringkat akhir. Kepimpinan berintegriti, profesionalisme dan kesiapsiagaan tinggi menjadi keutamaan Polis Diraja Malaysia PDRM Sabah bagi mendepani cabaran keselamatan negeri yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauteh Dikun menegaskan kenaikan pangkat dan pelantikan jawatan baharu bukan sekadar pengiktirafan, malah satu amanah besar untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan pasukan. Beliau berucap pada Majlis Pemakaian Pangkat Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah kepada DCP Datu Muhammad Azhar Hamin serta Majlis Serah Terima Tugas Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontingen Sabah DIPK Sabah Kota Kinabalu. Datu Jauteh turut merakamkan penghargaan kepada ACP Rosdi Mat Juso atas jasa dan sumbangan sepanjang menerajui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sabah serta mengucapkan tahniah kepada DSP Shahlan Sukimin yang dilantik sebagai pemangku ketua jabatan. Beliau turut mengingatkan seluruh warga PDRM Sabah agar menjauhi rasuah dan salah guna kuasa serta memperkasa penggunaan teknologi dan analisis data bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan keselamatan jalan raya di negeri ini. Penglibatan aktif Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menjadi wadah utama dalam memperkasa pembangunan sahsia dan kecemerlangan murid. Kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG penting bagi menangani pelbagai cabaran dan isu semasa melibatkan pelajar. PIBG harus bekerjasama khususnya bersama sekolah. Di setiap PIBG bekerjasama di peringkat sekolah kerana kalau kita lihat bukan saja dari segi pembangunan yang kita perlu laksanakan, dari segi sahsia, disiplin yang perlu kita tangani bersama. Beliau ditemui media pada program sesi libat urus PIBG di SMK Agama Tun Johor Sandakan yang dihadiri kira-kira 300 peserta. Datu Muhammad Arif turut menegaskan komitmennya untuk menyalurkan isu serta pandangan dari peringkat daerah ke peringkat negeri sebelum diangkat ke Kementerian Pendidikan. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET kini bukan lagi pilihan kedua. Sebaliknya menjadi antara laluan utama melahirkan tenaga kerja mahir yang diperlukan industri.
Mesej itu bakal diketengahkan menerusi program Jelajah TVET Zon Borneo 2026 yang berlangsung pada 7 dan 8 Ogos ini di ITCC Mall Pinampang. Pengarah IKBN Kinarut Zuarini Jumair berkata, program itu menjadi platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peluang pendidikan, latihan dan kerjaya dalam bidang TVET. Ia bakal melibatkan penyertaan pelajar, ibu bapa serta pemain industri. Pelbagai pengisian disediakan termasuk pameran TVET, perkongsian bersama industri, taklimat kerjaya My Future Jobs, pertandingan kemahiran e-sukan dan ceramah berkaitan teknologi serta keperluan tenaga kerja masa depan. Kalau gaji TVET ni, saya rasa mungkin sekarang ni ada banyak perubahan. Macam kami contoh, graduan kami sendiri bidang elektrik, kami punya bidang kami ada program bidang elektrik yang mana kami menawarkan kursus penjaga jentera A1 dan juga A4. Okey. Kalau dari segi gaji, saya rasa gaji TVET sekarang mahal. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Sembang Ekspresi terbitan Sabah FM. Persiapan penganjuran Sabah berselawat 2026 anjuran RTM Sabah kini mencapai 100% menjelang penganjurannya di Dewan Seri Sulaman Tuaran malam ini. Penerbit program Muhammad Kunoridzwa Ahmad berkata, persiapan melibatkan aspek teknikal termasuk raptai penuh serta penyelarasan tugas membabitkan kru produksi RTM. Program yang memasuki penganjuran tahun keempat ini mengetengahkan konsep padang pasir menerusi penggunaan paparan LED berteknologi kecerdasan buatan AI serta diserikan dengan alunan selawat, paluan kompang serta iringan kombo RTM Sabah. Sabah berselawat kali ini menampilkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Ishar Arif Muhammad Kashim dan Ustaz Rafael Mat Enarji sebagai penceramah dan Ustaz Ridzuan Kaplin yang akan membawa penceritaan bagi menghubungkan setiap segmen sepanjang program berlangsung. Kita harapkan program Sabah Berselawat ini akan berjalan dengan lancar dan juga seterusnya memberikan impak kepada masyarakat Islam khususnya yang ada di negeri Sabah ini dalam mempererat, memperkukuhkan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan program bermula 8 malam. Siaran langsung juga boleh diikuti menerusi rangkaian radio RTM Sabah, RTM Klik dan platform media sosial rasmi RTM Sabah. Festival Teater Zon Sabah 2026 bertemakan Suara Bumi Borneo bakal menghimpunkan penggiat teater dari seluruh negeri. Ia sebagai usaha memperkasa seni teater, memelihara warisan budaya serta melahirkan lebih ramai bakat baharu. Di samping memperkukuhkan jaringan kerjasama dalam kalangan penggiat seni. Festival ini akan berlangsung daripada 14 Ogos hingga 19 Ogos di Auditorium Kompleks JKKN Sabah. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita #Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Menurut Azri Azizi, festival kali ini menampilkan 5 kumpulan teater yang dipilih menerusi sesi pitching melibatkan penggiat teater profesional, komuniti, institusi pengajian tinggi, sekolah, badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Pengunjung turut berpeluang mengunjungi pameran dan jualan kraf tangan serta buku yang disediakan sepanjang festival berlangsung dan masuk adalah percuma. Sebuah rumah dan sebuah kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Merabau Kudat tengah hari semalam. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.57 tengah hari. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kudat digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 28 km untuk operasi pemadaman yang diketuai Komander Operasi Rivi Onong. Pasukan bomba menggunakan satu aliran hos ril jentera dari sumber air terbuka bagi operasi pemadaman. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi ditamatkan pada 4.28 petang. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Muhammad Azri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.